So, patut sewa, terus sewa ataupun patut beli rumah. So, for me, pertama sekali kita kena tengok situasi dan keperluan. So, biasanya untuk mereka yang lebih muda, mereka akan lebih suka menyewa sebab dia lebih senang, right? Tak ada keterbeban dengan komitmen, boleh pindah datang. And normally, bila you dah berkahwin, and you dah ada anak, dan normally keperluan untuk memiliki rumah sendiri tu lebih tinggi berbanding dengan orang bujang. So, itu nombor satu. So, yang tu daripada segi emosi dan keperluan, and saya lebih suka decide benda dia menggunakan nombor sebab nombor ni menyenangkan hidup. So, ada beberapa nombor yang you nak kena tahu before you boleh decide nak sewa ataupun nak beli rumah. Nombor pertama dan nombor yang kita panggil nombor 50%, the 50% rule. Nombor ni cerita apa maksudnya? Kalau you punya harga sewa tu, you tengah bayar sewa 50% dan ke atas berbanding dengan harga untuk memiliki, harga untuk menyewa more than 50% daripada harga untuk memiliki, pada pendapat saya, you patut beli rumah. So, saya bagi contoh. Hari ni you tengah menyewa, you bayar RM2,000 sebulan sewa. But kalau you beli rumah ni, harga dia RM500,000, you kena bayar RM2,500. RM2,000 untuk menyewa versus memiliki RM2,500. So, daripada segi ratio dia dengan situ, you akan dapati dan harga untuk menyewa tu is 80% berbanding dengan harga untuk memiliki. So, therefore, adalah jauh lebih baik untuk you memiliki property tersebut. Okay, now kenapa saya cakap lagi bagus untuk memiliki? Sebab nombor satu, you akan cover interest cost you, which is 70% daripada installment RM2,500. So, RM2,000 confirm lebih pada RM1,750. So, dah cover. Nombor dua, harga sewa ni dia takkan terus kekal murah ni. So, hari ni biasanya kalau harga sewa tu RM2,000. 10 tahun from now, you boleh expect 50% lagi mahal. RM2,000 tu akan jadi RM3,000 sebab ada inflasi. Dan kalau installment you RM2,500, harga untuk memiliki adalah sebenarnya lebih murah 10 tahun pada datang berbanding dengan harga untuk menyewa 10 tahun. Dan tak kira lagi lah harga rumah tu naik ataupun tidak. Betul? So tu nombor dia 50%. Now terbalik pula, contohnya kalau you suka rumah mewah semi-bedi dengan bungalow yang hari ni harga dia harga Yahudi kalau kat Malaysia. 1.5 juta, 2 juta. Katalah 2 juta dalam rumah bungalow. But bungalow ni bila sewa biasanya murah. So dapat RM3,000 pun tak boleh dapat dah bungalow. Harga untuk memiliki rumah bungalow ni RM10,000 sebulan ataupun 2 juta. Harga beli tu. Installment dia RM10,000 sebulan. Sewa baru RM3,000. So RM3,000 versus RM10,000 is 30% sahaja. So therefore, lebih baik untuk you menyewa rumah berbanding dengan memiliki. So far I just rule 50% matematik itu. So nombor dua adalah pada segi modal. So senang cerita, kita boleh tanya pasal dilema nak beli ataupun menyewa tu, tapi kalau duit tak ada nak beli rumah tu, so tak boleh jugalah. So senang cerita, you terpaksa menyewa bukan sebab it's a dilema. You memang tak mampu nak beli sebab down payment tu tak cukup. Nak buat loan pun tak lepas. So yang tu tak ada pilihan lah. So I cerita ni untuk orang yang ada pilihan. So contohnya loan boleh dapat, dan the question down payment tu macam mana, cost untuk beli tu macam mana. If you nak beli rumah betul-betul tanpa modal, cuma satu cara saja. Kita ada 3 platform untuk beli rumah. Satu, beli pada pemaju. Satu lagi, beli pada atas tanah orang lain ataupun subsidi. Nombor 3, beli pada landlord. Antara 3 pilihan ni, cuma yang beli daripada pemaju saja. And kalau you beli bila market, you akan betul-betul boleh beli rumah tu tanpa modal. And not only tanpa modal, saat boleh dapat modal lagi untuk buat fully furnished, untuk renovate rumah. So, bila cerita pasal tanpa modal tu, bila you beli daripada primary market, macam apa yang Client Fund Capital buat, diorang betul-betul beli rumah tu dapat cash RM50,000, RM100,000, tak boleh renovate rumah apa semua tu sekali. So, memang betul-betul tak keluarkan apa-apa modal. Syarat loan kena lepas. Now, last sekali tu adalah, terutamanya mereka nak beli rumah pertama ni, saya sangat menyarankan beli rumah yang memenuhi 3 kriteria. So, sangat penting benda ni. Now, kenapa saya cakap sangat penting? Sebab you nak beli property yang kalau boleh bagi you plan A, plan B, plan C. The worst plan yang you boleh buat is that property tu cuma boleh bagi you satu je plan B tadi. So plan A, plan B, plan C ni apa? Maksudnya rumah tu kalau you nak duduk, you boleh duduk. Sebab you suka lokasi tu convenient, dekat, best strategy. Nombor 2, you beli pada bawah pada harga pasaran, whereby kalau you nak jual pun you tak rugi. Mungkin tak perlu untung, tapi yang penting tu tak rugi. So untuk tak rugi, you kena beli pada bawah pada harga pasaran. Nombor 3 adalah beli rumah yang boleh disewakan. So macam cakap tadi, kalau boleh sewa nak cover 70%. Kalau installment bulanan RM2,500, okay, kalau boleh you nak cover minimum RM1,750 ataupun interest cost untuk beli property. Kalau you dapat sewa RM3,000, bayar bank bulan RM2,500, dapat sewa RM3,000, even better. Okay, so senang cerita, beli property yang penuhi 3 kriteria ni, maksudnya you akan dapat beli property yang you tak duduk boleh, you nak jual pun you tak rugi, you nak sewa pun you tidak rugi. So you nak
beli property macam ni. So saya nak bagi case study of client kita, nama dia Ismail. Dia kerja kat Singapore, duduk kat Johor. Rental kat Singapore ni guys Yahudi. Rental kat Johor ni pun sekarang ni dah jadi harga Yahudi, dah naik 20-30%. Apa yang dia buat, dia beli rumah 4 bilik dengan kita, and bayaran bulanan rumah ni cuma RM1,500 sebulan saja guys. Rumah 4 bilik ni kat JB RM1,500 saja. Rumah ada 4 bilik, dia tambah pula ke 1 bilik, dia duduk 1 bilik for free, dia pergi sewakan lagi 4 bilik. Hasil sewa daripada 4 bilik tu cukup untuk bayar 100% of the installment, maintenance fee sekali dengan internet, wifi, API, and ada additional RM200. So maksudnya apa guys, not only dia dah ada rumah, dia beli tanpa modal, dia now dapat duduk rumah tu for free. Sebagai pembeli rumah pertama, saya sangat-sangat menyarankan anda buat game yang sama, strategi seperti Ismail. Jadi dapat duduk bercuba, and dia dapat beli rumah tu tanpa modal, bawah pada harga pasaran. So guys, I ada bonus. Mungkin kalau you nak perlukan bantuan to decide nak beli ataupun nak sewa rumah yang you guys tengah duduk ni, you guys boleh DM ataupun bagi tahu kat ruang komen nama tempat tu, harga sewa yang you kena bayar, and then kita akan bagi tahu dengan you patut you continue untuk menyewa ataupun patut you fikir untuk beli. Drop komen dekat link kat bawah ataupun DM. See you guys.